Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Ahad ini kita bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita berada pada siri yang ke-55. Kita telah tiba pada Kitabut Taharah, hadis-hadis yang menceritakan tentang bersuci, riwayat yang ke-607. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Ahlan Wagina Siko, Nur Azura, Cik Nak yang berada di ruangan komen di Facebook. Begitu juga yang berada di ruangan TikTok. Kita bertemu dan insya-Allah pada pagi ini kita nak membicarakan hadis-hadis berkenaan tentang al-istitabah. Apakah maksud al-istitabah di dalam fiqh? Al-istitabah di dalam fiqh dan juga di dalam hadis memberi maksud beristinja. Maka dibawakan hadis-hadis berkenaan tentang istinja, bersuci selepas daripada buang air kecil ataupun air besar. Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama syarah beliau pada tajuk ini, beliau berkata wa huwa mustamilun ala, dan bab ini membawa hadis berkenaan yang pertama an-nahyi an istiqbalil qiblah fi sahra, larangan daripada menghadap kiblat ketika mana berada di tempat terbuka, sama ada sewaktu buang air kecil ataupun air besar. Dan ini yang merupakan mazhab Syafi'i. Di tempat yang terbuka dan di tempat yang pada waktu itu bukanlah zaman sekarang semua dah ada tandas, tapi zaman dulu tidak ada. Maka ada sebahagian orang mereka buang air pada tempat yang jauh daripada orang ramai. Maka kalaulah itu tempat yang terbuka, maka makruh untuk buang air dalam keadaan menghadap kiblat ataupun sebagainya. Yang kedua, wa anil istinja' bil yamin. Kita akan belajar juga larangan Nabi daripada beristinja' dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, wa an masjid zakari bil yamin. Larangan daripada memegang kemaluan dengan tangan kanan. Yang keempat, at-takhalli fi at-tariqi wadh-dhil. Larangan untuk buang air di tempat orang lalu lalang ataupun di tempat orang berteduh. Nabi SAW larang. Yang kelima, wa anil iktisar ala aqal min thalathati ahjar. Larangan daripada beristinja' kalaulah tak menggunakan air, maka sunnah juga menggunakan batu. Maka larangan untuk beristinja' menggunakan batu kurang daripada 3 batu. Yang keenam, wa anil istinja' bir raji'i wal azam. Larangan daripada beristinja' menggunakan tulang ataupun najis. Dan yang ketujuh, wa alal jawazil istinja' bil ma', dan keharusan untuk beristinja' menggunakan air. Maka inilah yang bakal kita belajar dalam beberapa hadis yang ada pada tajuk al-istitabah, iaitu al-istinja' ini. Riwayat yang ke-607 baca.
An Salman. Riwayat ini Salman nak menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang bukan Islam dan juga munafik pada waktu itu mereka mengejek Salman Al-Farisi bahawa semua benda pada waktu itu Nabi SAW ajar kepada mereka. Maka mereka ejek, mereka mempermainkan. Namun Salman Al-Farisi menjawab dengan positif dan pada waktu itu beliau berkata, ya, Nabi SAW ajar kepada kami semua benda yang kami perlukan hatta untuk buang air. Maka inilah yang Nabi SAW ajar. Beliau tak marah, beliau tak sakit hati atas celaan yang dibuat oleh orang bukan Islam, musuh Islam. Dan daripada sini mengajarkan kepada kita sifat yang patut ada dalam untuk kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Islam, yang cuba untuk mengejek Islam dan sebagainya. Maka riwayat ini kata Salman, qilalah, telah dikatakan kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai', Nabi kamu telah mengajar kepada kamu semua benda, hatta al-khira'ah, hatta perkara berkenaan tentang istinja pun pada waktu itu dia nak mengajar. Maka pada waktu itu mereka cuba untuk mengejek Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka berkata Salman, ajal, bahkan laqad nahana, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kami an nastaqbilal qiblah, daripada menghadap kiblat sewaktu ghaid, membuang air besar, au baulin ataupun air kecil. Wa an nastanjiya bil yamin, Nabi SAW telah melarang kami daripada beristinja dengan tangan kanan. Yang keempat, au an nastanjiya bi aqal min salasati ajar, Nabi SAW telah melarang kami daripada beristinja, bersuci dengan batu kurang daripada tiga biji batu. Au an nastajiya bi raji au bi azam, dan Nabi SAW larang daripada kami beristinja dengan menggunakan najis ataupun tulang. Maka ini yang baginda Nabi SAW larang. Kita nak lihat dulu penerangan Imam Nawawi berkenaan tentang menghadap kiblat ketika mana buang air pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9. Terus wa amman nahyu, jumpa tak? Baca. Ala mazahib, berkenaan tentang perbahasan buang air menghadap kiblat, maka para ulama pada waktu itu mempunyai beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i bahawa ianya adalah haram menghadap kiblat ketika mana berada di tempat terbuka, afis sahra, tempat terbuka. Contoh, kalaulah kita berada dekat tempat yang memang tak ada bilik air dan tandas, kena berada di tempat yang pada waktu itu terbuka. Terbuka bukanlah maksudnya tengah-tengah alam, tak. Walaupun pada waktu itu ada pokok ataupun ada sesuatu penghalang, tapi berada di tempat terbuka. Maka seseorang yang berada di tempat terbuka, maka kata Imam Syafi'i, haram untuk dia menghadap kiblat, sama ada untuk buang air kecil ataupun air besar. Wala yuhramu dhalika fil bunyan, tetapi kalaulah dia berada dalam binaan, contoh macam zaman kita setiap rumah ada tandas, kalaulah dia berada dalam binaan, dalam tandas, maka tidaklah haram untuk dia menghadap ke arah kiblat sewaktu buang air kecil ataupun air besar. Dan inilah pandangan Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar, Asy-Sya'bi dan juga pada waktu itu para ulama yang lain. Pandangan yang kedua, bahawa tidak boleh untuk menghadap kiblat, tidak ketika mana dalam bangunan ataupun luar bangunan. Dan ini adalah pandangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu serta Imam Ahmad. Pandangan yang ketiga, jumpa ke tak ni? Wal madhhabus tsalits, jawazu dhalika fil bunyan was sahra jami'an, bahawa boleh untuk menghadap kiblat walaupun ketika mana berada di tempat yang terbuka, bukannya tandas dan sebagainya. Dan inilah pandangan Urwah bin Zubair dan juga lain-lain. Pandangan yang keempat, la yajuzul istiqbal, tidak boleh menghadap kiblat tidak ketika mana dalam binaan ataupun tempat terbuka. Yajuzul istidbar, dan boleh untuk membelakangkan kiblat
Dan ini adalah pandangan daripada Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Maka ini adalah pandangan-pandangan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Daripada bawah, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, pecahan-pecahan masalah berkenaan tentang menghadap kiblat ketika mana buang air, ketika mana qada hajat. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ihdaha al-mukhtaru inda ashabina innama yajuzu al-istiqbal wal istidbar fil bunyan إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه وبينه 3 أذرع فيما دونها. Kata Imam Nawawi, hukum yang mana dibolehkan untuk seseorang itu tidak ada masalah menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat ketika mana buang air di dalam bangunan apabila dinding bangunan itu tidak terlalu jauh daripadanya. Maka berapakah kadar tak terlalu jauh? Kata Imam Nawawi, kurang daripada 3 hasta. Kurang daripada 3 hasta. Maka kalaulah dia berada pada tempat macam tu, maka tidak ada masalah menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, dengan syarat dia daripada dinding yang berada di sekelilingnya tidaklah lebih jauh daripada 3 hasta, kata Imam Nawawi. Wa bi syartin akhar, syarat yang kedua, bahawa dinding itu sekurang-kurangnya pada waktu itu menutup separuh badan manusia. Itu sekurang-kurangnya. Taklah semestinya terlalu tinggi, tapi kalaulah ada dinding pada waktu itu menutup separuh badan manusia, maka itu pun pada waktu itu dibenarkan. Wa qaddaruh, dan para ulama menetapkan kadarnya adalah 2/3 hasta. 2/3 hasta, taklah terlalu panjang. Kalaulah ada dinding kadar 2/3 hasta, mengikut perkiraan hasta biasa, maka pada waktu itu tidaklah haram untuk dia menghadap ataupun membelakangkan kiblat ketika mana sedang buang air kecil. Maka dinding tu tak terlalu jauh dan dinding itu ada dan tidaklah terlalu rendah. Jelas ke jelas? Baca hadis. Inni ara sahibakum yu'allimukum. Sesungguhnya aku telah melihat teman kamu Muhammad. Ini orang-orang musyrik dan juga orang munafik mengejek Salman Al-Farisi. Yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu. Hatta yu'allimakum, sehingga dia mengajarkan kepada kamu al-khira'ah, cara untuk buang air, cara untuk pada waktu itu istinja dan sebagainya. Al-khira'ah bermaksud apa? Hayatul hadas, cara nak buang air. Itu adalah al-khira'ah. Kalaulah pada waktu itu al-khira' tanpa ada ta marbutah, maka terjemahannya adalah najis. Pada waktu itu najis. Tapi ada ta marbutah, hayatul hadas, cara nak buang air, nak buang najis dan sebagainya. Maka berkata Salman, ajal bahkan, innahu nahana, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami, an yastanji ahaduna, bahawa salah seorang daripada kami membersihkan diri, beristinja menggunakan tangan kanan, atau yastaqbilal kiblah, ataupun menghadap kiblat, wa nahana anir rawth wal idham, dan Nabi kami telah melarang kami daripada menggunakan najis dan juga tulang. Waqala, dan baginda bersabda, la yastanji ahadukum, janganlah beristinja salah seorang daripada kamu, biduni thalathati ahjar, kurang daripada 3 batu. Jangan beristinja kurang daripada 3 batu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris yang ke-6, hukmul itari fil istinja, menggunakan 3 batu ketika mana di dalam istinja. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka daripada hadis yang kita baca ini menunjukkan hadza nassun sarih, ini adalah satu nas yang sangat jelas bahawa an-nastifa thalatha masahat, bahawa menggunakan 3 sapuan batu adalah wajib. Sama ada 3 sapuan itu dengan 3 batu berbeza, ataupun pada waktu itu dengan
satu batu yang mempunyai 3 penjuru yang mencukupi untuk membersihkan najis. Wahadhil masalah, dan permasalahan ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i berpendapat la budda fil istinja'i bil hajar, tidak dapat tidak ketika mana membersihkan diri dengan batu sesudah membuang air. Pada waktu itu ianya dikira setelah najis itu dialihkan. Maksudnya selagi mana ada najis, maka pada waktu itu annahu la budda fil istinja' bil hajar min izalati ainin najasah. Maka 3 batu syaratnya pada waktu itu mestilah menghilangkan najis. Kalaulah najis tak hilang, maka pada waktu itu kena gunakan lebih daripada 3 batu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukmul itari fil istinja'. Mana tadi? Allahumma salli. Falau masa marrah atau marratain. Kata Imam Nawawi, kalaulah dengan sekali sapu ataupun 2 kali sapu dengan batu, ini istinja dengan batu. Zaman kita taklah digunakan lagi sebab air ada di mana-mana, tapi di tempat yang mana tak ada air, ataupun ketika mana pada situasi dan keadaan tak ada air, maka boleh beristinja menggunakan batu. Falau masah marrah atau marratain, kalaulah seseorang itu dia beristinja dengan batu dengan sekali ataupun 2 kali sapu, fazalat ainun najasah, dan kemudian najis pada waktu itu bersih dan hilang, adakah dia perlu membuat sapuan yang ketiga? Maka dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu wajib mashah salisah, tetap kena buat sapuan yang ketiga. Sebab dalam mazhab Syafi'i 2 benda, membersihkan tempat keluar najis daripada najis, dan yang ketiga mestilah 3 sapuan batu. 3 sapuan batu. Walaupun lepas sekali dah bersih, tetap kena cukupkan 3. 2 kali dah bersih, tetap kena cukupkan 3. Dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway dan sebagainya berdasarkan hadis Nabi, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Nabi sebut dengan jelas, janganlah beristinja dengan batu kurang daripada 3 biji batu. Okey, ini adalah yang pertama. Kemudian pandangan Imam Malik pada waktu itu ada sedikit berbeza. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak satu batu pada yang ada 3 penjuru, dan adakah itu dikira 3 sapuan? Kata Imam Nawawi, baris bawah dia, walau istanja bihajar, kalaulah beristinja dengan batu yang mempunyai 3 penjuru, masaha bi kulli harfin mashah ajza'ahu, dan membuat 3 sapuan menggunakan batu yang sama dengan 3 penjuru berbeza, maka itu pun pada waktu itu mencukupi. Kalaulah penghujung baris yang sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kata Imam Nawawi, wal ahjaru thalatha afdalu min hajar lahu thalatha ahruf. 3 batu yang berbeza lebih afdal daripada 1 batu yang mempunyai 3 penjuru berbeza. Kata Imam Nawawi, walau istanja fil qubuli wad dubur, kalaulah dia perlu beristinja pada kemaluan depan dan belakang, maka otomatik menjadi 6 kali sapuan sekurang-kurangnya, dan mestilah pada waktu itu bersih. Kalaulah tak bersih, maka kena pada waktu itu sapukan dengan batu sehinggalah bersih. Kemudian persoalan yang lain, okey, baris bawah dia, wa idza hasala al-inqa'u bi thalathati ahjar, kalaulah seseorang itu dia dapat bersihkan najis daripada kemaluan dia, istinja dengan 3 biji batu, maka tidak perlu untuk tambah. Namun kalaulah 3 batu tak cukup, maka dia kena sapukan, dia kena bersihkan dengan batu sampailah cukup, sampailah bersih, dan pada waktu itu kena cuba untuk ganjilkan. Kalaulah dengan 8 kali sapuan maka baru bersih, maka cukupkanlah untuk menjadi 9. Jelas ke jelas? Okey. Persoalan yang seterusnya, adakah pada waktu itu hanya batu yang boleh digunakan selain air, ataupun mana-mana benda yang seperti batu boleh digunakan? Maka pada baris bawah dia, annal hajara laisa mutaayyana fil istinja, batu tidaklah pada waktu itu ditetapkan untuk beristinja dengan selain daripada air.
Sebab itu apakah yang dibolehkan? Wa dhahabal ulama ukafah, baris bawah dia. Dan ulama keseluruhan dia telah mengambil pandangan bahawa batu tidaklah khusus untuk beristinja, bahkan boleh menggunakan setiap benda yang pada waktu itu sama seperti batu. Apakah benda-benda yang sama seperti batu? Dua baris bawah dia. Walladhi yaqumu maqamal hajar, dan benda-benda yang menyamai seperti batu. Apakah syarat dia? Yang pertama, kullu jamid, benda itu mestilah keras, bukannya lembut. Yang kedua, tahir, benda itu mestilah suci. Yang ketiga, muzilul lil ain, boleh menghilangkan najis daripada kemaluan. Yang keempat, laisa lahu hurmah, benda itu tidaklah dimuliakan. Maka tak boleh menggunakan kertas daripada buku ilmiah, penulisan ilmiah dan sebagainya. Yang kelima, wala huwa juz'un min hayawan, ianya bukanlah sebahagian daripada haiwan. Yang kelima dan sebagainya. Maka daripada sini kita belajar, maka sama seperti batu zaman kita, kalaulah digunakan tisu, maka boleh istinja dengan tisu. Maka kena pastikan bersih dan sekurang-kurangnya adalah tiga kali sapuan. Beristinja contohnya dengan menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kain yang pada waktu itu sama syarat, maka boleh. Kalaulah tak ada air sangat, maka boleh dikira bersih. Beristinja dengan menggunakan apa-apa yang pada waktu itu seperti ini, maka jawapannya adalah boleh. Jelas ke jelas? Okey, terus baca hadis. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah melarang an yatamassaha, untuk mengusap sewaktu istinja dengan tulang ataupun dengan najis binatang. Terus di 610, walaupun najis binatang tu dah jadi keras, tetap tak boleh. 610, maka kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini pandangan dia. Dalam bangunan pun, pandangan Abu Ayyub kita baca tadi, tidak boleh menghadap kiblat walaupun dalam bangunan. Maka Abu Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid", apabila kamu mendatangi tempat untuk buang air, "fala tastaqbilul qiblah", maka janganlah kamu menghadap kiblat dan tidak pula membelakangkannya, "bibaulin wala ghaid", sewaktu kencing ataupun buang air besar. Walakin, akan tetapi, syarriku, menghadaplah ke arah timur, au gharribu, ataupun ke arah barat. Syarriku au gharribu, baris yang pertama kata Imam Nawawi, khitabun li ahli Madinah. Maka ini adalah untuk penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang tak nak menghadap kiblat, dia hanya perlu menghadap ke arah timur ataupun barat. Terus kata Abu Ayyub menceritakan bagaimana kali pertama mereka menjumpai tandas-tandas yang dibina. Maka kami telah tiba di Syam, maka kami telah mendapati adanya tandas-tandas qad buniyat yang telah siap dibina qibal al-qiblah, dan pada waktu itu tandas tersebut menghadap kiblat. Fanan harifu anha, maka kami mengalihkan diri sewaktu buang air daripada kiblat, wa nastaghfirullah, dan kami memohon keampunan Allah. Dan ini pandangan Abu Ayyub, bahawa walaupun dalam bangunan tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Terus qala na'am, maka pada waktu itu beliau berkata ya. 611,
Maka sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Abu Hurairah, apabila salah seorang daripada kamu duduk ala hajatihi, untuk menunaikan hajatnya, iaitu buang air besar ataupun air kecil, maka janganlah sesekali dia menghadap ke arah kiblat, dan pula janganlah membelakangkan dia. Kita para ulama mazhab Syafi'i tafsirkan ketika mana berada di tempat yang terbuka, bukan dalam binaan bangunan yang pada waktu itu disediakan untuk buang air kecil ataupun air besar. 612 terus. Daripada Wasi' bin Habban rahimahullah, beliau berkata, aku sedang solat di dalam masjid dan sahabat Nabi Abdullah bin Umar musnidun, sedang bersandar zahrahu, belakangnya, ilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Falamma qadaitu salati, bila aku telah selesai daripada solatku, kata Wasi' bin Habban, insaraftu ilaihi min syirki, aku telah pergi mendekatkan diri kepada Abdullah bin Umar daripada arahku, daripada sisiku. Maka berkatalah Abdullah bin Umar, yaqulu nasun, sebahagian orang telah berkata, idza qa'adta lil hajah, apabila kamu telah duduk untuk menunaikan hajat, takunulaka, hajat dan pada waktu itu keperluan yang memang ada bagimu. Maksudnya memang seseorang tu nak buang air kecil, nak buang air besar, memang dia ada keperluan. Maka sabda Nabi, fala takun, maka janganlah kamu duduk mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat, dan tidak pula menghadap ke arah Baitul Maqdis. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, walaqad raqitu ala dhahri baitin, dan demi sesungguhnya aku pernah tidur di atas atap sebuah rumah, maka aku telah melihat Nabi SAW duduk di atas 2 biji batu mustaqbilan, menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk membuang hajat baginda, untuk qada hajat. Lihat kepada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. Raqitu, maka kata para ulama baris bawahnya, wa amma ru'yatuhu, adapun Abdullah bin Umar melihat kepada Nabi, fa waqa'at ittifaqan, maka ianya berlaku secara spontan, bi ghairi qasdin, tanpa pada waktu itu ada niat untuk mengintai ataupun melihat. Terus riwayat 613. Maka dalam hadis ini diterangkan siapakah rumah yang mana Abdullah bin Umar panjat dan ada, itulah rumah kakaknya Hafsah radhiyallahu anha. Maka kata Abdullah bin Umar, raqitu, pada waktu tu usia dia pun masih muda. Masa perang Uhud usianya baru lebih kurang 13-14 tahun. Kata Abdullah bin Umar, aku telah memanjat akan rumah kakakku Hafsah. Faraitu, maka aku telah melihat Nabi SAW sedang duduk li hajati, untuk membuang hajat, untuk buang air, mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam, mustadbiral kiblah, membelakangkan kiblat. Maka daripada hadis ini mazhab Syafi'i mengatakan tak ada masalah untuk membelakangkan kiblat, sebab Nabi membelakangkan kiblat. Terus riwayat seterusnya, terus larangan daripada menggunakan tangan kanan untuk istinja, hatta untuk pegang kemaluan dengan tangan kanan, maka pada waktu itu adalah dilarang. Adakah larangannya haram ataupun makruh? Jom kita lihat pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Pada baris yang ketujuh, maka kata Imam Nawawi, imsakul zakar bil yamin, memegang kemaluan dengan tangan kanan, hukumnya adalah makruh. Makruh tanzihi, bukannya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hadis. La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminin, maka janganlah memegang salah seorang daripada kamu kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu dia buang air. Wala yatamassah minal khala, dan pada waktu itu janganlah mengusap ketika mana saat dia sedang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membuang air. Jangan pada waktu itu dia sapu ketika mana qada hajat, pada waktu itu dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas di dalam bekas minuman.
tengah minum air, bernafas dalam itu. Yang disunnahkan bernafas adalah di luar daripada bekas minuman. Terus baca. Sebab itu baris yang ketiga daripada perenggan yang kedua. Wa ammat tanaffus salatan kharijal ina, adapun bernafas luar daripada bekas minuman, maka itu adalah sunnah yang Nabi SAW tekankan. Terus sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul khala", apabila salah seorang daripada kamu masuk ke tempat buang air, maka janganlah dia menyentuh tangan kanannya. Terus riwayat yang seterusnya pun lebih kurang sama. Cuma semuanya berkenaan tentang larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kita dah sebut hukumnya adalah makruh tanzihi, bukanlah pada waktu itu diharamkan. Terus 616. Nabi SAW telah melarang daripada bernafas di dalam bekas minuman. Wa an yamassa dzakarahu biyamini, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Wa an yastatiba, dan beristinja dengan tangan kanan. Sentuh dengan tangan kanan pun pada waktu itu tak digalakkan, dan kemudian istinja dengan tangan kanan pun tak digalakkan. 617. Sesungguhnya Nabi SAW menyukai mendahulukan bahagian kanan. Fi tuhuri, ketika mana bersuci. Ketika mana mandi wajib ataupun berwuduk. Iza tatahara, apabila beliau bersuci. Wa fi tarajjulih, ketika mana menyikat rambut, apabila baginda menyikat rambut, maka Nabi mulakan sikat rambut pun daripada kanan. Wa finti'alih, ketika mana memakai slipper, sandal, ketika mana baginda memakai slipper dan sandal, maka semua Nabi SAW dahulukan yang kanan. 618 terus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyukai untuk mendahulukan bahagian kanan. Fi sya'nihi kullih, dalam segala tindakan baginda. Fi na'lih, ketika mana memakai slipper. Wa tarajjulih, menyikat rambut. Wa tuhurih, bersuci. Semua Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Berkenaan tentang mendahulukan yang kanan berbanding kiri, perenggan yang kedua daripada bawah. Wa ajma'al ulama', jumpa tak? Para ulama telah sepakat bahawa mendahulukan yang kanan alal yasar pada bahagian yang kiri, minal yadain, daripada kedua tangan ataupun kedua kaki, ketika mana wuduk adalah sunnah. Lau khalafaha fa innahu fatahu al-fadl wa sahha wudu'u. Dan kalaulah dia tinggalkan, maksudnya dia tak basuh kanan dulu, dia basuh tangan kiri dulu, kaki kiri dulu, maka sah wuduknya, namun dia terlepas pada waktu itu pahala dan ganjaran. Allahumma salli ala sayyidina. Baris bawah dia, wa'lam anna al-ibtida'a bil yasar wa in kana majziyan fa huwa makruhun. Dan kalaulah seseorang itu mendahulukan yang kiri, walaupun pada waktu itu mencukupi, tak membatalkan ibadah, namun pada waktu itu hukumnya adalah makruh. Okey, terus jauhilah kamu daripada dua perkara yang menyebabkan manusia melaknat kamu. Maka Nabi kata, jangan buat dua benda yang mana menjadikan manusia melaknat kamu. Sebab itu al-la'anain, lihat kepada baris yang kedua, al-hamilan an-nas alaihi wad-da'iyani ilaih, yang menjadikan manusia pada waktu itu melaknat kamu. Jangan buat dua benda ini. Maka para sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah, apakah dua benda yang menyebabkan manusia akan melaknat jika dilakukan? Maka Nabi SAW bersabda, alladhi yatakhalla, seseorang yang membuang air, fi tariqin nas, pada tempat laluan manusia, au fi dhillihim, ataupun pada tempat teduhan mereka. 620, teruskan.
Nabi SAW telah masuk ke dalam sebuah kebun. Wa tabi'ahu ghulamun ma'ah, dan ada seorang kanak-kanak lelaki telah mengikuti Nabi pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang kanak-kanak lelaki telah mengikuti Nabi membawa satu bekas berisi air. Pada waktu itu dia bawa bekas air untuk Nabi punya istinja. Wa huwa asgharuna, kata Anas bin Malik, dan dia adalah orang yang paling muda daripada kalangan kami. Fawada'aha, maka kanak-kanak ini telah meletakkan air tadi di sisi pokok bidara. Faqada Rasulullah, maka Nabi telah selesaikan buang air. Fakhraja alaina, maka baginda datang kepada kami dalam keadaan baginda telah bersuci, telah beristinja dengan menggunakan air. Terus adalah Nabi SAW memasuki al-khala, memasuki akan bilik air. Fa'ahmilu ana, maka aku dan seorang lagi kanak-kanak yang sepertiku akan membawa idawah bekas yang berisi air. Wa anazin, dan juga lembing kecil. Fayastanji bil ma', maka Nabi SAW akan beristinja dengan menggunakan air. Terus okey, kenapakah dibawakan lembing kecil pada baris yang ke-24 daripada perenggan kedua? Maka kata Imam Nawawi, maka para sahabat akan bawakan lembing kecil kerana wa innama kana yastashabaha an-nabi li'annahu idza tawadda'a shalla. Maka menjadi kebiasaan Nabi bila habis sahaja istinja, Nabi wuduk, habis je wuduk Nabi SAW akan solat. Maka bila Nabi SAW solat dekat tempat yang terbuka, fayahtaju ila nasabiha baina yadayh, maka memerlukan pada waktu itu penghadang ketika mana Nabi SAW solat. Maka akan dipacakkan lembing kecil itu di hadapan Nabi. Litakuna ha'il, supaya menjadi umpama penghadang bagi orang yang bersolat pada waktu itu. Terus adalah Nabi SAW yatabarras. Apakah maksud yatabarras? Baginda akan menjauhkan diri untuk membuang air. Dan ketika fa'atihi, maka kata Anas bin Malik, lalu aku akan datang kepada Nabi membawa air untuk Nabi beristinja. Fayataghassalu bih, dan Nabi akan beristinja dengan menggunakan air tersebut. Daripada sini juga kita belajar pada baris yang ke-5 daripada perenggan yang kedua. Maka kata Imam Nawawi, maka penting untuk menjauhkan diri daripada pandangan mata manusia ketika mana nak qada hajat. Bab yang ke-17 kita akan sambung jam 6.30 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.